Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar-pelajar. Jadi kita hari ini akan sambung lagi bab 3 matematik pengguna, iaitu risiko dan perlindungan insurans. Standard pembelajaran kita hari ini ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans? Rujuk contoh yang pertama, jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Di antaranya ialah faktor destinasi. Sama ada Asia ataupun Eropah. Faktor yang kedua boleh jadi tempoh perjalanan, bilangan hari. Faktor yang ketiga ialah bilangan orang yang diinsurансkan. Misalnya pemegang polisi ini untuk seorang, pemegang polisi dan pasangan ini 2 orang, manakala keluarga lebih daripada 3 orang. Kemudian, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Ini adalah kerana tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian berlaku kerugian ataupun risiko semakin besar kepada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Kita ambil contoh Syahir. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah yang dilawatinya kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempoh 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanan. Ini setahun 127 pada setiap kali perjalanan. Setiap kali perjalanan. Bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan sama ada merokok ataupun tak. Pengiraan premium ini merujuk pada jadual kadar premium bagi setiap nilai muka. Ini ialah rumus untuk mengira premium. Kita tengok yang pertama, jadual kadar premium. Akan memberikan amount kasar premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Nilai muka polisi pula ialah sejumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. Jumlah wang ini akan dibayar kepada waris jika berlakunya kematian atau kecacatan kekal atau kecacatan menyeluruh pemegang polisi pada tarikh matang polisi. Kita tengok juga insurans sementara boleh baharu tahunan, iaitu insurans ini memberikan perlindungan dalam tempoh setahun dan boleh diperbaharui pada tahun berikutnya seperti yang ditetapkan oleh syarikat insurans. Contoh yang kedua, jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 Malaysia, nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Soalan yang pertama, mengapa kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Mengapa? Ini adalah kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Yang kedua, mengapa kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Ini adalah kerana kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi yang berikut. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Encik Guan seorang lelaki, bukan perokok dan berumur 39 tahun. Jadi, kadar premium ialah 2.49. Untuk mengira premium tahunan Encik Guan, rumusnya ialah nilai muka bahagi dengan pada kadar RM1,000 nilai muka, kadar premium ialah RM2.49. Ini bermakna
Encik Guan perlu membayar RM249 setahun. Seterusnya, Puan Syapuba berumur 36 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok, ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat Insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapuba. Jadi, Puan Syapuba ialah seorang perempuan berumur 36 tahun, tidak merokok. Ini bermakna pada nilai muka RM1,000, kadar premiumnya ialah RM1.50. Kita kira dulu premium asas tahunan. Premium asas tahunan Puan Syapuba iaitu pada nilai muka RM250,000 dengan kadar pada setiap RM1,000, kadar premiumnya ialah RM1.50. Premium asas tahunan Puan Syapuba ialah RM375. Kemudian, 30% daripada nilai muka ni ialah perlindungan yang diberikan untuk penyakit kritikal. 30% daripada RM250,000 nilai muka ialah RM75,000. Ini bermakna untuk premium tambahan tahunan bagi penyakit kritikal, penyakit kritikal Puan Syapuba nilai muka RM75,000 bagi setiap RM1,000 kadar premiumnya ialah RM1.77. Ini bermakna Puan Syapuba perlu membayar premium tambahan tahunan untuk penyakit kritikal sebanyak RM132.75. Jadi jumlah keseluruhan premium tahunan yang perlu dibayar oleh Puan Syapuba ialah RM375 campur RM132.75, maka jumlahnya ialah RM507.75 setahun. Bagaimanakah pula mengira premium bagi insurans motor? Insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Apa itu tarif? Tarif ialah senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal caj premium dan susunan kata polisi bawah Akta Insurans. Dan syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum seperti perbelanjaan kendalian perlindungan, komisen ejen, perlindungan tambahan dan lain-lain. Baik, jumlah premium pula bergantung kepada faktor-faktor seperti jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Bagi insurans motor terdapat polisi akta, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi komprehensif. Kita saksikan video untuk melihat perbezaan antara polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi komprehensif. Kita kenal dulu apakah maksud diskaun tiada tuntutan ataupun no claim discount atau NCD. Ini merupakan satu artikel yang menyatakan diskaun tiada tuntutan atau NCD mampu menjimatkan premium insurans anda. Baik, klausa diskaun tanpa tuntutan akan diberikan jika tiada tuntutan yang dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Oleh itu, premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan oleh kelayakan NCD anda. Anda akan kehilangan keseluruhan kelayakan NCD anda apabila tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat terhadap polisi anda. Kelayakan NCD bergantung kepada kelas kenderaan anda dan bilangan tahun pengalaman memandu yang berterusan tanpa tuntutan. Sebanyak mana diskaun yang akan anda dapat?
Diskaun bergantung kepada jenis kenderaan. Kenderaan persendirian menikmati diskaun lebih tinggi berbanding kenderaan komersial dan motosikal. Untuk melayakkan anda mendapat diskaun, anda perlu memenuhi syarat 12 bulan tanpa tuntutan. Pada tahun pertama, tiada diskaun diberikan. Namun, anda akan mula mendapat diskaun setelah memperbaharui polisi untuk tahun kedua dan seterusnya. Baik, carta di bawah menunjukkan kadar diskaun mengikut jenis kenderaan dan jumlah tempoh mengikut tahun. Ia adalah kadar tetap yang ditentukan oleh Persatuan Insurans Malaysia ataupun PIAM. Misalnya, pada tahun pertama, pembelian polisi insurans motor tidak diberikan diskaun. Tetapi apabila anda memperbaharui polisi pada tahun yang kedua, 25% NCD diberikan. Apa yang akan terjadi sekiranya anda terpaksa juga membuat tuntutan? Sebagai contoh, jika pada tahun kedua anda kemalangan dan terpaksa membuat tuntutan dari pihak insurans, maka semasa anda membuat pembaharuan polisi pada tahun berikutnya, diskaun anda akan kembali kepada 0% seperti tahun yang pertama. Katakan saya membawa kereta berwarna merah dan mengalami kemalangan dengan kereta yang berwarna biru. Dengan polisi komprehensif bagi kenderaan berusia kurang daripada 15 tahun, pembiayaan insurans motor saya meliputi kenderaan yang melanggar, iaitu kenderaan saya dan kenderaan yang dilanggar. Dan pembiayaan kerosakan kereta biru menggunakan insurans komprehensif kereta merah. NCD kereta biru tidak terkesan atau berubah dan NCD kereta saya kembali 0%. Sekiranya saya mengambil polisi pihak ketiga, kos baik pulih kenderaan orang yang dilanggar akan dibiayai dan pihak insurans tidak membiayai dan melindungi lain-lain kemalangan. Maka insurans kereta merah hanya membiayai kereta yang dilanggar. Pembiayaan kerosakan kereta biru menggunakan insurans kereta merah. NCD kereta biru tidak terkesan atau berubah, namun NCD kereta saya kembali 0%. Jadual di bawah menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Sumber daripada jadual tarif motor tahun 2015. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi RM1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurансkan. Rumus mengira premium asas polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia. Premium asas ialah kadar bagi RM1,000 Malaysia yang pertama, kemudian tambah dengan RM26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Dan bagi Sabah Sarawak, premium asas ialah kadar bagi RM1,000 yang pertama, kemudian ditambah dengan RM20.30 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Tadi kita dah tengok Persatuan Insurans Malaysia. Sekiranya kamu ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan insurans di Malaysia, kamu boleh layari di sini. Contoh yang ketiga, Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta adalah seperti berikut. Jumlah yang ingin diinsurankan ialah RM60,000, umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1,600cc dan NCD-nya 25%. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak yang ketiga. Baik, sekiranya Encik Ramli memilih polisi komprehensif, pengiraannya macam mana? Okey, kapasiti enjin tak melebihi 1,650cc. Okey, di Semenanjung dengan polisi komprehensif bermakna Encik Ramli perlu membayar RM305.50 bagi RM1,000 yang pertama. Okey, baki ada lagi RM60,000. Jumlah yang ingin diinsurans tolak dengan RM1,000 tadi. Ada baki lagi RM59,000. Jadi pada setiap RM1,000 baki,
Encik Ramli perlu bayar RM26, bermakna Encik Ramli perlu bayar RM1,534. Dan premium asas kita jumlahkan. Kita dapat RM1,839.50. Di sini NCD diberi ialah 25%, bermakna 25% daripada premium asas tadi ada potongan, tolakkan, bermakna Encik Ramli perlu membayar polisi komprehensif ini, insurans motornya RM1,379.62 setahun. Bagi kiraan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, baik, premium asas tadi kita dah kira pada premium ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif daripada bahagian yang rujuk jadual yang pertama tadi. Baik, maknanya premium asas ialah RM1,379.63. Ya, 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Dan NCD di sini juga ialah 25%. Ini ialah diskaun yang diperolehi. Maka premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ialah RM1,034.72. Bagi kiraan polisi pihak ketiga pula, premium asas ialah RM135. Macam mana kita tahu? Kita tengok kapasiti enjin yang tak melebihi 1,650. Kegunaan di Semenanjung Malaysia untuk polisi pihak ketiga RM135. Baik, ini rujuk pada jadual. Kemudian NCD ialah 25%. 25% daripada RM135. Jadi premium kasar ialah RM101.25 setahun.